Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saudara sekalian, apa khabar? Hari pertama pada 2021. Hari ini kita nak cerita tentang you punya mata. Jarang-jarang saya cerita tentang mata sebab ini adalah satu bahagian yang agak complicated tetapi seronok kalau kita boleh belajar. Penyebab utama kenapa manusia boleh jadi buta di dunia, yang kedua paling utama, yang paling kerap berlaku adalah disebabkan oleh masalah glaukoma. Jadi malam ni kita nak cerita tentang glaukoma. Nombor satu tetap diabetes ya. Orang boleh jadi buta disebabkan oleh diabetic retinopathy. Maksudnya masalah disebabkan oleh gejala ataupun kesan sampingan disebabkan terlalu tinggi gula dalam badan sehingga kan kita boleh jadi buta pun boleh. Itu yang pertama. Tapi yang penting hari ini ramai lagi bermilion, antara 5 hingga 7% rakyat kita kena glaukoma. Ada sebab-sebab yang tertentu. Okey, cuba anda tengok ni elok. Okey, ini bayangkan mata anda yang saya lukis tadi, petang tadi untuk bagi you faham. Cuba kita tengok ni, depan dipanggil cornea, ni ada cecair yang dipanggil aqueous humor ni. Jadi antara hijau muda dengan hijau tua ni, yang ni tempat yang paling mustahak you kena ingat. Ni iris dia. Iris ni mata kita yang warna brown ke, orang yang pakai contact lens nak bagi mata jadi hijau biru ke, inilah dia ni atas bawah ni. Okey, tengah-tengah ni dia panggil pupil, faham tak? Pupil. Okey, so pupil ni yang hitam lah, dia boleh buka tutup macam kamera juga. Okey, sebabkan ada muscle ni, ciliary muscle ni, ni mustahak lansa. So lansa ni lens dia tu. Okey, so you kena tengok betul-betul yang ni yang boleh jadi cataract semua ni. Alright, tetapi hari ni kita nak tengok pressure yang tinggi boleh meningkat di kawasan tengah ni. Okey, di dalam dia panggil vitreous humor ni. Tapi di belakang sekali ni, dia panggil optic nerve. Optic nerve ni lah kalau terlalu banyak tekanan pressure yang dipanggil glaukoma tu, nanti saya cerita, dia akan tekan kat sini. Lama kelamaan yang ni yang patutnya pergi ke brain, pergi ke otak kita, dia dah tak sampai. Dia tak sampai, tak adalah dia punya image, tak adalah dia punya gambar langsung. Dia tak ada gambar, dia orang panggil apa? Jadi buta. Boleh faham? So ni arrow ni saya tunjukkan berarti dia dah mula menekan. Dan kalau anda lihat ada banyak pembuluh darah, ada banyak saraf-saraf yang paling sensitif di bahagian mata kat sini. So dia bermula bahagian ni. Cecair dalam mata kita seharusnya keluar dan dia mengalir, dia masuk kat sini, keluar kat sini, lepas tu dia keluar, dia naik balik ke vein sini, okey, dia habis. Dia keluar lagi kat sini, dia pergi kat sini, habis. Jadi selalu yang kita sekarang tengah sampai umur macam ni, masih lagi Tuhan bagi penglihatan yang cantik tu, alhamdulillah, syukur. Sebab kalau blok saja kat sini, ni nampak tak angle ni? Ni angle ni dia panggil open pun boleh, ni close pun boleh. Sekejap lagi kalau saya kata close, jadi yang iris ni, yang merah ni dia rapat ke depan. Jadi dia tutup kat sini. Bila dia tutup, berarti pintu ni tak terbuka. Jadi air yang keluar ni, cecair ni, dia tak boleh keluar. Dia tak boleh keluar kat situ, dia pergi ke mana? Dia masuk ke sini, dia patah balik, maka dia jadi banyak, apa orang panggil, tingkatkan pressure. Faham tak? Jadi pressure kat sini sampai ke optic nerve, jadi buta. Boleh faham? So dia boleh open angle kat sini atau boleh close angle. Faham? Okay, so lain kali ataupun sekejap lagi saya cerita, kalau saya kata open, maksudnya kat sini angle dia, close kat sini. Dia yang sangkutnya semua kat sini ataupun kat sini. Nampak ni? Okay. So dua-dua ni boleh sangkut. Okay, open angle dengan close angle tu sikit je, kecil je tempat dia. Dalam kebesaran Allah, apa saja dia buat ni, benda tu memang you nampak simple je. Tapi kalau dia block sikit je, satu mata tu boleh buta. Permulaan cerita glaukoma, okay, maksudnya ialah pressure di dalam mata kita ada hypertension. Senang faham macam itulah. Kita ada darah tinggi di dalam badan kita kan, kita pergi pressure kan, millimeter mercury. Rupanya dalam mata kita pun ada pressure-nya. Dia boleh jadi hypertension juga. Cuma di dalam mata. Kan ada cecair itu menekan, pressure-nya tak boleh tinggi daripada 21 mm mercury. Bila doktor atau you pergi optician, kalau dia ada special, dia panggil tonometer. Tonometer tu maksudnya dia bagi ada special touch kat you punya cornea depan mata tu, tak ada sakit sangat. Lepas tu dia ada special measurement, dia boleh tahu dia punya tekanan tu berapa. So selalunya kita sambil you tengah bersembang dengan saya atau dengar lecture saya ni, dia antara 10 hingga 21, you selamat. Okay?
Tak bolehlah bawah pada 5 semua tu pun masalah juga nanti kan. Tetapi selalunya macam blood pressure juga, dia ada julat yang betul. So 10 hingga 21. Kalau naik sampai 22, 25, 30, itu dah mula bahaya. So saya nak cerita pada anda, ada 3 jenis orang panggil glaukoma. Okey. Sebelum tu kita nak tahu umur berapa yang rajin kena. Selalunya atas pada 60. Tapi zaman moden ni sekarang ni, zaman orang banyak stres, zaman banyak PKP dan sebagainya ni, saya rasa memang ada kajian yang dibuat sekarang dah atas pada umur 40 dah boleh kena. Tak payah tunggu 60. So kita yang 40-an ni kena hati-hati. Ada tak budak-budak kecil daripada kecil lagi kena glaukoma? Ada. Tapi itu jarang-jarang. Itu congenital, masalah yang memang Tuhan nak duga betul-betul lah. Tapi biasanya atas pada umur 40 dan ada family history. Kalau you ada adik-beradik ataupun mak bapak you kena lebih kerap pergi jumpa doktor mata. Boleh faham? Lepas tu kita yang orang Asia atau orang yang kulit hitam, maksudnya African semua tu lebih kerap kena daripada Mak Saleh, sampai 4 kali ganda lebih kerap berbanding dengan mereka. Kita yang ada diabetes pun kadang-kadang confused dengan glaukoma ni, dan kadang-kadang dua-dua sekali boleh ada. Diabetes pun ada, glaukoma pun ada. Bahkan dia kadang-kadang orang tak tahu sama ada disebabkan oleh diabetes ataupun disebabkan oleh glaukoma. Tapi doktor mata boleh check lah dengan darah you dan sebagainya. Orang yang ada high blood pressure pun boleh kena glaukoma. Dan selalunya yang paling penting malam ni you kena belajar daripada I ialah, kalau I cerita apa pun, kalau you suspect aja, you pergi jumpa cepat-cepat. Pasal apa? Glaukoma ni kalau dah jadi sampai dah nak buta, dia tak boleh reverse lagi dah. Kalau dah buta memang tak boleh buat apa-apa lah kan. So, nombor 1. Dia ada 3 jenis. Nombor 1 dia panggil open angle. Ingat tak tadi saya cerita open angle? Bila open angle, sepatutnya air tu boleh keluar melalui open angle tu, patut senang kan. Tapi pintu tu dah rosak. Bila pintu macam empangan kan, dia tak boleh buka, dia jadi ketat melalui disebabkan masalah umur, masalah pemakanan, masalah masalah diabetes dan sebagainya. Jadi dia mula rosak. Bila rosak, dia tak boleh keluar, dia tendang balik. Bila tendang balik, pressure naik dalam mata, mata pergi ke belakang, belakang tu ada optic nerve tu tak boleh terima lagi dah makanan sebab dia ditekan, berarti dia punya pembuluh darah pun kena tekan, jadi dia tak boleh sampaikan nutrien. Maksudnya oksigen pun tak sampai, maka dia mati. Bila mati, habis. Okay? Cuma open angle ni bahayanya lebih daripada close angle yang nombor 2, ialah disebabkan dia tak rasa apa-apa. Dia bukan macam yang nombor 2, sekejap lagi dia boleh rasa sakit. Yang ni tak rasa sakit. Yang penting kalau you dah mula rasa-rasa dua-dua belah mata tu kadang-kadang dah berair ataupun blur, dah rasa kelabu. Lepas tu you memang senang, orang panggil apa, bersilau. Tahu tak? You senang glaring, tak boleh tahan dengan cahaya. Yang tu you kena jaga. Walaupun tidak ada sakit, tidak rasa perit dan sebagainya, tapi ini adalah tanda awal. You rasa blur, tak apa-apa nampak, you macam cepat bersilau dengan cahaya dan senang glaring tu. Okay? Berarti you tak suka tengok cahaya-cahaya ni. Dan dia selalunya very silent. Tak ada komplain apa-apa pun. Cuma tiba-tiba kadang-kadang slow but steady you nampak macam terowong. Maksudnya keliling terowong tu you jadi gelap. Kan bila you masuk terowong kan, keliling tu macam gelap sikit kan. That is called tunnel vision. Jadi keliling tu you dah mula jadi kelabu. Okay? Dia jadi blank, kosong di keliling tu. Dan kadang-kadang you nampak macam ada rainbow sikit-sikit. Kalau you tengok di luar cahaya-cahaya tu, kalau ada yang bersinar-sinar tu macam ada rainbow pula. Bulat-bulat macam tu. Okay? Macam ada floaters pula kadang-kadang. Itu tanda-tanda awal. Tapi bila dah sampai tunnel vision, dah nampak macam masuk terowong, itu dah mula kena check betul-betul dengan doktor. Bila doktor check, mata you ada glaukoma, maksudnya tinggi pressure air ataupun cecair dalam mata you tinggi, lebih pada 21 tu, doktor kena buat sesuatu lah. Dan dia akan tengok nerve you, optic nerve tu dah rosak atau belum. 15% daripada orang yang kena glaukoma, walaupun dia ambil masa antara 10 hingga 20 tahun kalau nak jadi buta pun, tapi 15% daripada kita boleh sampai jadi buta. Bukan semua 100% lah kan. Apa anak-anak you yang masih lagi tengok komputer, tengok handphone, tengok iPad, tengok laptop semua tu, kalau mereka dah mula berair mata, mereka dah mula rasa macam pelik-pelik, nampak macam tunnel vision, please check.
Tetapi yang lebih takut ialah yang nombor 2. Nombor 2 ialah dia panggil close angle. Faham tak? Maksudnya tadi terbuka kat mata tu, yang ni close. Close tu memanglah dia sempit. Bila sempit memang lagi cepat dia block. Bila lagi cepat maksudnya dia tak tunggu sampai 15-20 tahun. Dia tak sampai kadang-kadang setahun dua dia dah mula, kalau dia tangkap, dia boleh tangkap immediately. Maksudnya you boleh ada mata jadi merah, dia boleh pening kepala, ada yang loya, dia dah tekan kat mata tu, dan orang kata kalau kena yang close angle ni sakit mata yang teramat kuat. Kalau orang sakit gigi, tahulah kita semua pernah sakit gigi kan, tapi orang yang tak pernah sakit mata, dia kata inilah sakit mata yang tak pernah dirasai. Berarti very painful eye, okey. Dan dia ada sampai muntah, dan dia ada kadang-kadang sampai bengkak mata dia. Okey, yang selalunya kalau doktor check memang IOP, intraocular pressure, maksudnya dalam mata dia punya pressure memang tinggi betul. Dan yang ni kalau tak emergency, tak dibuat sesuatu, dia akan terus jadi buta. Yang ni orang panggil acute blindness. Okay, very very careful. Close angle walaupun dia jarang berlaku, yang lebih kerap berlaku ialah open angle. Nasib baiklah open angle tu dia lambat nak jadi buta. Tapi kalau Tuhan nak test, dia terus jadi close angle. Yang peliknya pula, close angle ni lebih pada wanita. So wanita lebih senang kena menjadi buta dibandingkan dengan lelaki kalau jenis yang close angle ni. Faham? Last kali ialah mereka yang bukan open angle, bukan close angle, tapi dia boleh jadi orang panggil normal je. Mata tak ada open close angle, tension dia pun tak ada. Maksudnya ambil dia punya intraocular pressure ni dalam mata dia masih lagi normal pressure. Jadi ada sampai macam tu pun boleh menjadi glaukoma. Lambat laun nanti dia akan naik blood pressure dia. Okey, cukup. Sekarang tiba masanya dari sudut rawatan pula. Ini rawatan ni. Selalunya awal-awal disebabkan kalau dibiar dia boleh jadi teruk. So awal simple je pakai eye drop. Banyak eye drop yang doktor mata boleh bagi kat you. So peringkat orang panggil mild stage, dia ada 5 stage. Mild, moderate, severe, advanced dan absolute. Absolute tu maksudnya memang buta betul. Yang mild ni selalunya pakai eye drop dah boleh control you punya pressure. Jadi bila pressure boleh control, you tak akan kena jadi masalah optic nerve ataupun masalah nak jadi buta dan sebagainya. Okey, insya-Allah. Okey. Tujuannya ialah untuk mengurangkan cecair itu daripada keluar banyak sangat, satu, ataupun mengeluarkannya lebih cepat so supaya dia boleh release daripada pressure tu. Okey. Nombor 2, kalau tak boleh kena buat surgery lah, kena buat operation melalui, kadang selalunya zaman moden ni pakai laser. Dia nanti tembak supaya lubang yang tertutup tu boleh terbuka balik, ataupun kalau dia terpaksa buka melalui you punya iris. Iris tu kan yang brown kita tu, terpaksa dia buat lubang, dia buat lubang. Kadang-kadang dia kena buat implant. Dia boleh ganti balik, ada special alat untuk menjadikan air tu senang mengalir. Okey, tak ada blok lah. Bagi mereka yang awal lagi belum teruk tapi doktor kata dah suspek glaukoma, you kena hati-hati tentang apa pergerakan you. Selalunya kalau exercise yang aerobik, yang tidak serius, dibenarkan. Tapi kalau exercise yang ambil weight, yang kena orang panggil menegan lah, faham tak, yang tekan gila-gila tu sampai tak nafas beberapa saat tu, jangan buat. Dia tak boleh. Angkat benda berat tak boleh. Kalau yoga, kalau tungging terbalik, kalau you bubuh kepala ke bawah, kan ada setengah gym tu, zaman sekarang ni kaki naik atas, kepala turun bawah, tak boleh. Okey, kalau you tidur pun, kalau boleh jangan rendahkan mata you bawah pada you punya jantung. Jadi kalau serius sangat glaukoma, kena check masa you sujud solat tu sama ada menerukkan lagi atau tidak. Okey. Kalau tidak, you jangan rendahkan mata you bawah pada jantung you. Okey, ini very important. Setengah orang kata kopi tak berapa boleh, so you hati-hati, tak apa. Okey. Omega 3 dianggapkan sebagai penawar untuk orang yang ada glaukoma. So Sanchay oil dibenarkan. Yang penting dari sudut glaukoma ni, asal usulnya tak ramai orang cerita kenapa berlaku. Tapi telah dikenal pasti apa saja yang menyebabkan penyakit jantung ataupun penyakit kolesterol tinggi, yang menyebabkan kolesterol tinggi, dua ni, ataupun menyebabkan high blood pressure, dengan arti kata apa yang menyebabkan metabolic disease lah.
Anda kalau dengar perkataan metabolic disease, dia selalunya 4-5 ni kena dengar elok. Diabetes, penyakit jantung, penyakit high blood pressure, kolesterol dan obesity. Selalunya metabolic disease ni 5-5 ni. Kebetulan apa saja yang menyebabkan 5 ni boleh juga menyebabkan orang kena glaukoma. So secara tak langsung, bila you jaga diet untuk 5 penyakit yang saya cerita tadi seperti DND diet, banyakkan buah-buahan, banyakkan sayur-sayuran yang menghijau, tepat sekali, air mencukupi, tidur mencukupi, exercise yang simple-simple, kena matahari pagi. Dia tak boleh matahari panas. Untuk orang-orang yang kena glaukoma ni tak boleh matahari terik, dia tak tahan. So you kena betul-betul ikut yang saya kata stres, tak boleh dibenarkan terlalu berat dalam badan you sebab stres menyebabkan dia lebih teruk glaukoma. Dan sekarang saya nak bagi beberapa jenis vitamin yang you kena masukkan dalam badan you untuk mempertahankan supaya tidak menerukkan lagi kalaupun dah kena glaukoma. Sebab saya dah kata tadi, glaukoma dia tak boleh cure 100%, tetapi dia boleh kita mempertahankan tak meneruk keadaan sampai jadi buta. Number one, vitamin A. A semua orang tahu adalah untuk mata. Banyak kan vitamin A daripada buah-buahan dan sayur-sayuran. Jangan risau. Okey, semua jenis buah-buahan, semua jenis sayur-sayuran banyak vitamin A. B1, B3, B2. 1, 2 and 3 is very good for mata, vitamin B. Ini ada kaitan dengan nerve dia, dengan saraf dia. Lepas tu zinc. Ikut je DND diet, sebab tu saya suruh ambil 3-4 jenis buah-buahan, 3-4 jenis sayur-sayuran. Jadi kalau kita miss satu, ada yang nombor 2. 2 tak ada, nombor 3. Jadi dia campur tolak, semua dah balance. Campur pula dengan bijirin, dengan legume, dengan lentils, betul tak? Dengan dengan katakan dal, dan bahan-bahan yang banyak serat. Confirm dah cover semua. Especially yang saya kata rainbow diet. Rainbow tu maksudnya diet yang berpelangi, warnanya banyak, campur tolak. Semua boleh cover. Dia nak vitamin A ada, B1, B2, B3, zinc ada, carotenoid, semua. Daripada carrot sampaikan tomato, sampaikan semua yang berwarna-warna, beetroot, semua tu semua boleh. Okey? Masuklah ulam-ulam kita, petai dan sebagainya, no problem. Sebab dia nak vitamin D, kita pergi jemur pagi-pagi, no problem. Okay? So, vitamin C, lagi senang. Okay? Sampaikan turmeric, kunyit terkenal untuk membantu orang kena glaukoma. Ini makanan orang yang ada glaukoma. Boleh faham? Jangan lupa pada garam dan air, itu pun menghidrasikan bahagian tubuh badan kita, menjaga juga mata. Cukup. Kita tutup dengan cerita sikit je lagi, iaitu fasting. Rupanya berpuasa, dan yang kita buat malam tu, lepas pada pukul 8 kita tutup kedai kan, tak makan apa-apa, itu very good. Sampai besok pukul 7 pagi tu, baru kita, kalau hari Isnin dengan Khamis pula tambah lagi puasa, perfect. Sebab ada bahasa ni namakan autophagy tu. Autophagy tu dia apa? Dia menghilangkan karat-karat dalam kita punya badan. Termasuklah kalau sangkut-sangkut kat glaukoma ni, dia membantu. Alright, thank you very much saudara sekalian. Jangan lupa cuba kita punya perfume, is very good. Ramai dah dapat. Alhamdulillah dia mengembalikan balik aura supaya you rasa memang segar. Bau dia tu kan kita bagi yang original. Dan jangan lupa Lorix itu VCE, Virgin Coconut Emulsion. This is one of the best, the latest. Alright, kita jumpa lagi di waktu yang terdekat. Salam kepada semua adik-adik kat rumah. Dan hati-hati, walaupun kita dah macam free sikit dalam COVID ni, tapi ramai juga yang dah dok kena-kena ni. Saya minta you jangan pergi tempat-tempat yang bukan-bukan. Okey? Salam sejahtera, dan minta anda make sure anda jaga diri elok. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nurdin Darus. Dulu pernah bekerja di Majlis Sukan Negara, Jabatan Psikiatri di University Hospital, dan lepas tu saya buat corporate program. Tapi Tuhan bagi rezeki kat saya untuk kena kanser pada 2001. Bukanlah seronok, tetapi pengalaman. Kali kedua saya kena relapse pada 2012. Di pengalaman tu saya nak share dengan anda, kalau anda bermasalah berpenyakit ataupun sama ada dari segi fizikal ke mental, tak jadi hal, asalkan you nak merubah hidup you. Dan bagi mereka yang belum sakit pun
paling mustahak untuk mempertahankan, menghindar daripada kena sakit. Tapi insyaAllah dalam program yang dinamakan DND Well for Life 90 Day Challenge, maksudnya 90 hari pencabaran ni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesihatan hidup anda. Mau tak? Okey, apa yang dia akan dapat dalam program tu nanti, kita akan ajar teknik-teknik macam mana nak menyelesaikan masalah penyakit dulu secara alami. Kita fokus kepada penyakit yang serius dulu, kanser lah, diabetes, high blood pressure, kolesterol, jantung, autoimun terutama sekali, arthritis, gout, masalah hormon dan sebagainya. Yang penting ialah kalau anda bermasalah emosi pun boleh kita tolong bantu. Yang penting sekali ialah teknik tu. Kita kena bagi kat you dalam masa 90 hari ni, seminggu demi seminggu, saya semacam coach you, iaitu teknik macam 7 day living, teknik 7 prinsip macam mana orang boleh sihat walafiat sepanjang hayat. Kita kena belajar. Orang Okinawa daripada Jepun, apa yang dimaksudkan dengan ikigai, saya akan ajar juga macam mana nak cari hala tujuan hidup. Ramai orang stres sangat sekarang ni, dan kita sediakan doktor-doktor juga untuk sama bantu you supaya kita semua boleh sama membantu menjadi sihat walafiat, merubah daripada sekarang kepada benda-benda ataupun ilmu yang baru untuk menyihatkan body secara mental dan fizikal. Okey.